Yang berikutnya ialah kalau sekiranya satu orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia dizalimi, dia doa, Nabi janji Tuhan nak mustajab. Dan ini jangan kita tersilap. Kadang-kadang satu orang dia doa kita, tuan-tuan, kita ni bila zalim orang, kita pun kadang-kadang tak ingat dah dia. Apatah lagi kita tak ada masa lah kita nak ingat dia, kecil dia. Masuk mari dia minta pada kita, kita zalim dia, kita tindas dia. Kadang-kadang orang ni tindas orang di atas kertas je, dia pun tak tengok orang yang dia tindas. Mari permohonan bahawa orang ni layak apa semua ni, potong bang dia bagi orang lain, dia pun tak nampak. Tapi Allah tak lupa apa yang dia lakukan dan dengan kuasanya. Ini perkara besar. Hamba Allah ni mungkin tengok tak patut, dia kata aku dibuang benda ni sedangkan aku layak. Dia doa kepada Allah. Kita kadang-kadang bertanya, kenapalah aku ni Tuhan kenakan begini. Kita barangkali tidak lupa untuk mengira senarai manusia-manusia yang pernah kita zalim di dalam hidup kita. Kadang-kadang hamba Allah tu dia buat pada kita, kita zalim dia, Allah tak balas segera, Allah tangguh kezaliman itu untuk dia balas. Saya pernah cerita pada tuan-tuan barangkali di kuliah ni tak mana, yang mana seorang hamba Allah, dia anggota polis, dia nak kena bedah pasal apa tulang dia ada penyakit, dia reput. Dia kadang-kadang dia datang dengan kawan-kawan lain kuliah dia, saya nampak dia ada. Dia cerita pada saya, dia kata bahawasanya ceritalah dia nak kena bedah, ustaz tolong doa kat saya, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan. Lepas tu dia menangis lama, dia menangis, dan insyaAllah lah nanti Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dia kata bukan ustaz, dia kata saya teringat satu perkara, kata. Dulu dia kata semasa saya kerja, dia pun masa tu pun tak pencen ke, tapi dah penghujung lah. Saya pernah tahan, kita pernah tahan satu orang budak muda di atas satu tuduhan, saya terajang dia. Cerita ni lama, dia kata 5-16 tahun lah. Budak ni kata saya tak buat cik buat ni, Allah Ta'ala reput kaki cik. Budak dia marah, saya doa Tuhan reput kaki cik, saya tak buat, cik tuduh saya. Dia kata saya pun masa tu terfikir juga, dia kata tetapi taklah ambil berat sangat, saya rasa macam budak ni, tapi budak ni kelihatannya baik dah, dia solat budak ni. Sepas daripada itu tak lama, sekarang sudah 5-16 tahun, apabila penyakit ni datang pada saya teringat, saya takut ini adalah kemustajaban doa dia dulu. Dia kata kat saya tu, saya ingat main-main lah. Dan tuan-tuan, ini satu cerita lah yang dia cerita. Tapi kita dalam hayat ni pun begitulah. Kadang-kadang orang yang kita zalim, kita hina, dah lama, dah 20 tahun dah cerita tu, kita pun tak ingat, sebahagian mereka dah mati pun. Tapi Allah Hayyul Qayyum, maha hidup dan maha berdiri, ia tidak mati, ia sedang menunggu hari untuk memberikan pembalasan yang secukupnya kepada kita, sehingga pada hari kita dibalas terasa benar kesakitan itu. Kadang-kadang dia kalau kena, hamba Allah ni dekat dah pencen masa tu. Dia kata apa saya pencen nanti, tak banyak benda yang tak cover lah dia punya perubatan dia. Dia tangguh pada tempoh yang lebih menyusahkan. Sebab itu zalim-zalim orang ni tuan-tuan, kebanyakan tuan-tuan orang ada kedudukan, jawatan, jagalah benda ni. Orang yang kena, Arab kata orang yang kena zalim, kita yang zalim ni balik tidur lena, tak ingat pun muka dia.
Tetapi orang yang kena zalim tak lena mata dia. Dia tak kepala atas bantal, masih lagi dia teringat perkataan kita, cara kita buat kat dia, teringat-ingat dia. Dia bangkit, dia kata, ya Allah, dia zalim aku, ya Allah, balas kat dia, ya Allah. Kita pun tak tahu dia doa. Kadang-kadang kita tengok selekeh je Mamat tu, tetapi oleh kerana dia orang yang kena zalim, ada peruntukan untuknya, untuk Allah mustajabkan doa. Sama ada dia lebay ataupun dia tidak lebay, sama ada dia kuat ibadat ataupun dia tak kuat ibadat, tapi dia orang yang kena zalim, berhak untuk doa dia Allah terima, dan Allah Subhanahu wa taala menunggu untuk membalas kita, sekalipun kita orang yang saleh pada zahirnya. Mungkin kita imam di masjid, ataupun kita ustaz ke, kita guru ke, kita jawatan kuasa ke, kita zalim satu hamba Allah, dia tak tahu apa kena dia, bukan bererti alah aku tu imam takkan Tuhan nak ambil tindakan kat aku. Kau ingat apa? Hadirin dan hadirat sekalian, da'watul mazlum, elakkanlah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, satu hari dia minta tolong, orang minta tolong pada dia, tak mau tolong. Mari orang minta tolong pada dia, dia kata pergi aku tak nak. Dia khalifah kan. Duduk sekejap, kau tu pergi, dia panggil datang. Dia panggil dia datang. Dia kata macam mana tadi masalah dia? Dia nak tolong lah. Kau ni heran tadi tak mau tolong. Dia kata tadi kau tak nak tolong. Dia kata aku berfikir pada hari aku berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala, jika aku minta tolong kat dia, dia tak mau tolong pada aku, siapalah aku nak haramkan? Aku tolonglah hamba-hamba dia, mudah-mudahan dia menolong aku pada hari aku susah nanti. Subhanallah, tuan-tuan, hubung kait manusia dengan hari kiamat sangat mustahak. Sebab itu gagalnya pendidikan moral apabila dia cuba menjadikan warga yang berdisiplin, tetapi terpisah ia pada hari kiamat. Manusia ini sekadar nak jadi disiplin untuk dirinya, sekadar di atas dasar cinta negara, bolehlah bagi kadar-kadar tertentu, selagi mana dia tidak dicabar dengan cabaran yang besar. Orang bagi 1,000, dia tak ambil lah rasuah ni, tak boleh, saya kena jadi pekerja yang baik. Tapi kalau juta-juta, tuan-tuan, orang lain pun ambil juga, dia kata. Yang tinggal kekal ialah masalah keimanan pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dalam hal ini.